mazhab Syafi'i. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada tim pengurusan Gemenur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Puan Rosniati binti Mansur dan Sapetadbiran Gemenur Iman. Jadi bagi memberkati kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadilah Ustazah untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allahumma salli Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga Allah memberkati dan merahmati kuliah kita. Serta Amin. dapat berjumpa dan lancar. InsyaAllah saya dengan penyerahan kepada Ustazah. Tafadhal Masya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jazakillahu khairan jazak Kak Amnira dan seluruh staf kepimpinan Gemenur Iman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Juga admin bersama hari ini Kak Azrina bintu Abu Bakar. Mudah-mudahan semua yang bersama pada hari ini diberkati dan dirahmati serta dipandang oleh Allah Azza wa Jalla, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Terima kasih kepada sahabat Gemenur Iman yang membantu saya untuk memulakan pengajian dengan membaca suratul Kahfi 10 ayat pertama dan juga 10 ayat terakhir. Allah jualah yang akan membalas kebaikan ibu-ibu, kakak-kakak semua yang bersama kerana kesungguhan ini. Tetapi ada sedikit minta maaf, tadi ada yang baca tadi ada sikit laju sungguh baca dia tu. Kan seorang-seorang, bila seorang-seorang tu memang semangat dia lain macam. Jadi subhanallah walillahilham. InsyaAllah nanti kita sama-sama lah untuk memperelokkan. Sebab tadi saya masa nak betulkan tu saya lupa buka mikrofon saya tadi. Tapi saya dah betulkan lah tu. Apa yang mungkin terkurang sikit tu saya dah betulkan. Mudah-mudahan semuanya akan diterima oleh Allah SWT. Sebab orang yang belajar ni, dia kalau ada kesalahan dia akan dapat 2 pahala. Satu kesalahan sebab dia belajar, maksudnya kesalahan yang dia belajar tu dia dapat pahala, minta maaf. Dan satu lagi, walaupun dia tersilap pun dia merangkak ke, dia tetap akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita akan menyambung insya-Allah kitab Fiqhul Manhaji ala mazhab Imam Syafi'i. Saya kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bulan Ramadan nanti majlis ilmu begini tak berhentilah. Apa juga keadaan, apatah lagi pagi tadi saya join sekali untuk kelas yang tu, sahabat saya tu, masya-Allah, promo untuk bulan Ramadan ni, masya-Allah. Gemenur Iman punya promo. Kak Azrina kan, siapa yang buat Kak Azrina? Kak Azrina ke? Subhanallah. Saya hanya menyiarkan Ustazah. Oh, menyiarkan. Ada tim poster yang buat. Masya-Allah, tim poster Ya. tim poster dan tim mengiklankan. InsyaAllah. Segala nilaian, segala masa, segala usaha, segala apa yang diberikan pasti akan digandakan ganjarannya di sisi Allah. Sebelum Ramadan sungguh-sungguh bersemangat begini, saya doakan keseluruhan yang menguruskan Gemenur Iman ini, daripada pengurusi sehingga seluruh yang bersama, walaupun hanya singgah seketika dalam setiap lembaran bagi majlis ilmu anjuran Gemenur Iman ini. Dan sebenarnya banyak lagi majlis ilmu di seluruh Malaysia ni lah. Sebab Gemenur Iman ni kira Malaysia, bukan Johor lah. Saya walaupun saya orang Johor, ini Malaysia. Malaysia, Brunei, Masya Allah, Singapura. Boleh jadi adalah yang nanti saya share juga dengan sahabat-sahabat daripada jamaah saya tu.
Kadang-kadang ada yang daripada Sweden, ada daripada Muscat, macam dia pelbagai tempat. Ibu-ibu juga boleh berukhuwah bersama. Mudah-mudahan semuanya akan dipandang di sisi Allah dan menjadi bekalan kita bersama kelak di hari akhirat, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wa nawaina ta'allum ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a lil huda wa dalalata lil khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا أبو لك بنعمتك علينا وأبو بذنوبنا فاغفر لنا يا الله فاغفر لنا يا رحمن فاغفر لنا يا رحيم فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات 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 ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله على كل نعمة بنعمته تتم الصالحة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita akan menyambung. Hari itu kita tawakuf. Kita berakhir pada arti bersuci. Hari ini kita tak mengulang semula lagi semula. Permulaan ini sedikit, betul pengertian bersuci ni maksudnya arti bersuci. Di kitab maksudnya arti bersuci, betul Kak Menira? Buku surat apa? Ya. Hukum bersuci muka surat 29 kalau kitab ni. Kalau dekat Zainal punya surat ni, wallah alam. Ada lain? Okey. Betul lah. Ustazah, PDF tak sama dengan buku. Tak apa, kita rujuk yang muka surat buku yang boleh. Kak Mira bagi tahu. Boleh. Maksudnya sama. Dia cuma buku dengan dekat paparan ni, dia ada sedikit perbezaan. Ustazah, ada buku yang lama lagi, cetakan yang lagi lama, dia muka surat 33. Masya Allah. Terima kasih Kak. Saya ada buku cetakan tahun 2011, buku lama. Subhanallah. Sama dengan saya punya. Tapi 2011, muka surat cetakan 2011. Betul. Muka surat 33. Ini daripada library saya, buku lama. Masya Allah, buku lama Kira cetakan lama. Cetakan lama, bukan buku lama. Minta maaf, Allah SWT. Saya punya lebih kurang begitu jugalah dalam belas 2000 lebih belas ni.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab buku yang ada pada saya ni sebenarnya kalau saya punya dah yang ketiga ke yang keempat. Hujan, panas, jemu, bertukar kelas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang ini adalah saya rasa saya ambil adik saya punya. Saya cakap dengan dia, dah khatam kan jilid pertama dia, saya cakap dia, dia cakap ya. Macam tu akak pakailah. Ni pahala untuk dia banyak sebab dia yang beli, saya ambil Masya Allah, tabarakallah. Sebab saya punya kena hujan, kena panas, dah tercabut, dah apa semua kan. Ini Alhamdulillah. Ibu-ibu, inilah usaha kita. Nampak kecil di sisi kita, macam tak ada apa-apa, tapi ada di sisi Allah. Dan kelak di hari akhirat, percayalah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala akan mengenali mereka yang bersungguh-sungguh ingin memiliki apa yang telah dinukilkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita berterusan bersama mempelajari ilmu ini. Terutamanya ilmu ini adalah ilmu fardu ain, dan mudah-mudahan dia akan memberikan bekalan dan menambah kefahaman kita tentang segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan juga yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan semula insya-Allah dengan hukum bersuci ini. Pengertian bersuci ataupun arti bersuci di dalam buku tu bermaksud bersuci pada bahasa minggu lepas ke? Minggu lepas hari apa? Saya tak ingat ni. Tak maaf. Mudah-mudahan ada kebaikan. Cerita tentang makna bersuci ni. Apa kak? Apa dia? Khamis rasanya. Hari Khamis. Boleh jadilah. Allah SWT minta maaf lagi. Bukan hari Khamis, hari Rabu. Masa tu saya tak ada kat Malaysia. Hari Khamis Ustazah pukul 16.93. Masya Allah. 16.93. 9.15 malam masa tu. Baik. Masya Allah. Saya lupa, saya minta maaf. Mudah-mudahan ada kebaikan. Baik, cerita makna ni, kalau kita dah start cerita pasal hukum hakam ni, dia akan ada makna, dua makna. Minggu yang sudah saya dah cakap, dia akan ada pada bahasa dan juga pada syarak. Betul Mudah-mudahan ingat lagi lah, insya-Allah. Kemudian cerita bahasa ini kita mengulang sedikit bahawa bersuci ini mengikut istilah bahasa adalah dia bebas daripada segala kekotoran dalam bentuk hissi yang boleh nampak dengan mata. Hissi tu boleh nampak dengan mata. Itu bahasa Arab. Hissi itu bahasa Arab. Dia boleh nyata, boleh nampak dengan mata. Dan ataupun segala kita ini bebas daripada kekotoran dari segi maknawi. Dia tak boleh nampak, tapi kita pernah diberitahu adanya kekotoran kat situ, ataupun ada orang lain nampak, membuktikan bahawa kita tak nampak, orang lain nampak. Dia secara maknawi. Ataupun dikategorikan maknawi ini juga boleh disebutkan di dalam buku Fiqhul Manhaji Al Imam Syafi'i ini. Dia adalah perkara-perkara buruk dan yang menyebabkan ada padanya sikap dan sifat yang mengaibkan serta sifat-sifat yang keji. Wal na'udzubillah min dzalik. Dan bersuci ini mengikut istilah syarak. Bila cerita tentang istilah syarak, subhanallah, dia adalah cerita yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang apabila dilakukan akan mengharuskan. Bersuci ni satu perbuatan yang mengharuskan atau membolehkan solat atau seumpamanya. Ceritanya apa bersuci ni? Berwuduk dan satu lagi mandi nanti. Kita akan belajar tentang dua perkara berkaitan dengan bersuci ini. Tapi yang paling utama di sini cerita tentang berwuduk. Bagaimana kita nak menunaikan solat. Sesiapa yang tidak berwuduk maka dia tidak boleh menunaikan solat. Tetapi tak semestinya mereka yang berwuduk ini adalah untuk menunaikan solat. Tapi itu dalam makna yang lain lah. Yang kita cerita pada hari ini berkaitan dengan istilah syarak ni. Seperti hukum berwuduk, sesiapa yang ingin solat maka dia wajib berwuduk. Kalau dia belum berwuduk, dia tidak boleh solat. Begitu juga Allahumma salli ala Muhammad, seperti berwuduk kepada sesiapa yang tidak berada dalam keadaan berwuduk. Subhanallah, mandi kepada sesiapa yang diwajibkan mandi dan menghilangkan najis daripada pakaian, badan dan tempat. Ini pengulangan saja.
revision. Semua perkara ini, wuduk dan mandi, kedua-duanya adalah untuk menghilangkan najis daripada 3 perkara utama. Pakaian, badan dan tempat. So check sekarang, kita sekarang tengah duduk, tempat kita ni suci tak? So kalau dia suci, dia boleh buat solat. Perkara yang paling mudah nak beritahu. Kemudian pakaian kita bersih tak? Kalau kita tak nampak ada kekotoran dekat pakaian kita, so jangan ragu. Sembayang aja. Subhanallah. Kalau tak ada, memang tak terkena najis, kemudian tak ada jalan-jalan. Orang perempuan kan pakai baju melirik-lirik kan. Lagi pakai jubah. Dia memang macam tu. Memang patutlah. Dia tak boleh tinggi-tinggi. Yang tinggi tu lelaki. Perempuan ni layaknya begitu. Tetapi dia tak boleh melirik yang sampai ujung tu. Yang kalau orang kahwin tu ada veil kan. Yang tu bukan sunnah. Yang itu sepatutnya dihilangkan. Veil tu patutnya veil Veil kan? Maafkan saya kalau saya salah sebut. Betul, Ya, betul. betul. Okay. Yang itu bukan Yang itu dia sapu lantai sekali Ustazah. Package ya. sapu lantai. Kalau veil tu dia bukan sekat sapu lantai, dia sapu semua orang sekali punya jalan. Train mana pula ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya itu bukan sunnah. Dia memang kena labuhkan, tapi bukan untuk memanjangkan dan membanggakan diri. Itu dalam bab pakaian nanti kita akan belajar. Jilid yang kedua insya-Allah. Okay, dia ada hukum khusus untuk perkara tu. Tapi sebab kita dah sebut ni, saya cakap teruslah supaya menjadi permulaan ilmu supaya kita berhati-hati. Subhanallah. Kemudian badan. Badan inilah yang akan disertakan bukan sahaja wuduk, malahan dia wajib mandi kalau dia dalam keadaan ada najis ataupun dalam keadaan kalau perempuan ada haid dan juga nifas. Lelaki begitu juga. Kalau dia dalam keadaan maksudnya Allahumma salli ala Muhammad, dia dalam keadaan berhadas besar terutamanya, maka dia kena bersihkan keseluruhan, juga ada skill sebelum menunaikan kewajipan solat fardu 5 waktu itu. Ataupun solat sunat. Tetapi bagi orang perempuan, dia ada hukum khusus nanti kita belajar. Tapi dibolehkan untuk ibadah. Dan nanti kita akan belajar bab sedikit banyak tentang bersuci berkaitan dengan darah wanita. Sebab wanita ni ada jenis-jenis darah. Satu darah haid, satu darah nifas, yang tu memang kena mandi wajib untuk solat dan untuk segala ibadah yang mewajibkan untuk dia suci. Tetapi ada satu darah yang namanya darah istikharah, yang itu walaupun darahnya keluar, dia wajib untuk menunaikan kewajipan solat dan berpuasa. Jadi soalannya, jadi sah perempuan yang pakai jubah panjang ke lantai tu boleh singgah solat? Kalaulah kita tak melalui tempat yang tu, tak ada masalah. Ibu-ibu kan lalu jalan raya. Mana ada jalan raya? Kita kan naik kereta. Jalan raya. Mana ada orang jalan kaki sekarang? Kak Amnira hantar anak naik kereta. Kan? Saya pergi kerja naik kereta. Saya tak lalu jalan banyak. Saya cuma keluar daripada rumah, kemudian saya naik kereta. Rumah saya tu depan tu alhamdulillah rasa tak ada benda kotor. Saya turun daripada tempat pejabat saya, Allahumma salli ala Muhammad. Mafi muskilah. Maksudnya keluar daripada kereta, saya terus masuk dalam pejabat tempat kerja saya, Allahumma salli ala Muhammad, dan tempat tu pun bersih, tak ada binatang yang, maksudnya tak ada binatang yang kotor, yang ada dia, tempat yang terjaga lah. So kalaulah kain saya ni melirik sikit, dan dia tak menjadi najis lah, dia tak kotor. Kecuali kita pergi pasar, lepas tu pakai jubah melirik-lirik. Pasar ni basah. Pasar basah lah, bukan pasar kering Bukan pasar raya, pasar basah. Kat situ ada jual ayam, ada jual ikan, ada jual sayur, macam-macam jual. Lepas tu kan dia, kita lalu tu, maka kalau kita nak pergi pasar, kalau kita nak pakai baju gitu, baju tu kenalah, maksudnya kena dibersihkan sebab kita lalu tempat yang bercampur dengan perkara yang tidak yakin sama ada dia bersih atau tidak. Pasar basah Kakak ni tanya pasar raya basah ke kering? Soalannya. Nah, kakak yang bertanya tu, pasar raya kering ke basah? Mall kan? Kering. Jadi kering, dia pun kalau dalam mall, dia tak ada boleh bawa binatang yang haram, tak boleh apa semua.
Jadi dikira bersih. Tak ada masalah. Untuk terus masuk ada wudu, solat. Kalau tak ada wudu, ambil wudu, pakai baju yang sama. Tapi kalau kita ragu-ragu, bolehlah tukar. Kalau kita ragu. Tapi pada saya, pada khidmat saya, pada pandangan saya, selama saya belajar, sebab tempat yang kita lalu tu kering, bersih. Dia tidak ada nampak ada najis di keliling tu. Melainkan tempat tu memang kita nampak kotor. Maka ada keraguan. Ataupun kalau dia tak melirit, boleh jadi kita yang sebenarnya bila berjalan, orang perempuan, boleh jadi ada cairan-cairan yang keluar ke apa semua tu. Ini semua, lelaki perempuan ada. Maka itu perlu dibersihkan. Baju tak payah. Yang perlu dibersihkan adalah kita punya, minta maaf cakap, kemaluan kita lah untuk dibersihkan sebelum solat. Itu cerita lain. Tapi cerita pasal baju tadi tu, insyaAllah. Kalau pergi pasar raya dekat Malaysia lah. Saya rasa dekat mana-mana pun. Semua pasar raya kering dan bersih. InsyaAllah. Jadi kalau pakaian tadi bersih, tak ada keraguan, walaupun melirit pakai jubah, bukan veil melirit, sebab nak menutup keseluruhan kaki tadi tu dengan kasut dan kaki tadi tu. Allahumma salli ala Muhammad. InsyaAllah dia masih boleh diteruskan untuk kita solat 5 waktu tu. Sebab ada ustaz kata kena tukar walaupun kering, sebab kasut orang lalu kat sana mungkin dari rumah betul, tapi kita nampak tak persoalannya? Kalau hukum fiqah, kalau kita tak tahu dan kita tak nampak, kita yakin tempat tu bersih, kita berpegang pada keyakinan kita. Jangan keyakinan orang lain. Dia begitu. Cerita fiqah, keyakinan kita. Dan bukan keyakinan orang lain. Kalau kita rasa kita tak yakin, maka tukar. Itu lebih baik. Begitu. Dia tak menyalahkan tadi ustaz tadi cakap, betul lah ustaz tu cakap. Kalau kita rasa orang itu hujah dia. Tapi kalau tanya saya, kita tahu diri kita nampak apa yang kita lalui, pakaian kita, badan dan tempat yang kita nak pergi tu. Kalau dia betul nampak nyata dia punya kekotorannya, maka jangan terlalu risau. Kerana syaitan sentiasa akan merisaukan kita dan dia akan melambatkan kita untuk beribadah dan melengahkan kita. Tukar baju dulu, balik rumah, lepas tu dah hujung waktu, tiba-tiba tak sempat. Akhirnya, subhanallah, menjadi satu bebanan, tiba-tiba tak sempat adaan, jadi qadaan. Kerana gara-gara kita tak berapa yakin dengan apa yang kita pakai dan tempat yang kita lalui. Jadi berhati-hati dengan hasutan daripada dan bisikan syaitan untuk melengahkan kita beribadah. Hanya gara-gara boleh jadi kita memikirkan, orang lain datang, jauh sangat tu kita nak fikir sebenarnya. Orang lain datang daripada tempat jauh, mungkin dia daripada pasar, banyak sangat tu nak fikir. Sebenarnya kalau kita tak nampak cerita maknawi tadi tu, maka kalau dia tak nyata, maka dia kena ada bukti yang nyata, barulah dia dikira sebagai najis. Kalau tak, maka kita itu dikira najis yang tak nampak, tak ada lah. Najis tak nampak, tak ada. Kalau nampak, ada bau, ada rasa, barulah dia ada. Itulah cerita tentang keyakinan dalam kita belajar fiqah ini. InsyaAllah. Okay? Clear guys tu kan? InsyaAllah. Mudah-mudahan ada kemudahan untuk kefahaman ini. Biiznillah. Baik. Kena yakin Ustazah. Ya, sebab diri kita, baju kita, perjalanan kita. Kita tak boleh tanya orang yang tak nampak kita punya perjalanan. Kita tak boleh tanya pada orang yang bukan dekat dengan kita. Kalau Kak Amira dengan Kak Azrina, Kak Jumini semua ni kan, saya nampak muka ni, saya sebutlah nama. Berjalan bertiga. Tiba-tiba Kak Azrina kata baju dia kotor. Kenapa kotor? Kak Amira tanya. Tadi macam lalu kat luar. Tadi bukan aku lalu juga ke? Sama je kita lalu. Tak ada yang kotor je. Dia ni cakap, tak ada. Lepas tu nanti kadang-kadang kita cakap, itulah jangan pakai labu-labu. Tapi pakailah labu. Itu perbualan kita kan. Tapi kita yakin semua perjalanan kita itu tak ada. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Yakin kita nampak secara mata kita, hissi tu tak ada kesan daripada binatang-binatang ataupun najis-najis yang tidak kelihatan. Jadi berhati-hati dengan kurang keyakinan kita itu, akhirnya kita akan melewatkan. Itu yang kita nanti cakap, okay lah nanti sampai rumah lah, baru tukar baju, baru tukar apa, akhirnya kita melewatkan sembahyang. Sedangkan dekat pasar raya ada surau, ada apa, ada tempat wanita yang boleh dia tukar. Kalau dia tak nak pakai baju tu, dia boleh pakai telkung, kan, boleh, benda tu semua boleh, insya-Allah. Udah
keyakinan itulah dia akan menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syaitan masa tu dia akan cakap ni, dia tepuk dahi lah. Ui, tak boleh lah kacau kakak ni. Dia dah belajar fiqhul manhaji dalam mazhab Imam Syafi'i. Ustazah Nolia punya pasal ni. Belajar, dia faham sangat ni. Dia cepat aja sembahyang. Cepat je sembahyang. Dia tak ada ragu-ragu macam dulu dah. Bukan kerana saya. Kerana ibu-ibu belajar. Hadirin-hadirat semua belajar. Bila semua belajar dan faham, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka di situlah kita akan menambah keyakinan dan keimanan kita kepada Allah. Sebab ini adalah perintah Allah. Ini bukan perintah saya. Bukan perintah Nabi. Nabi sampaikan perintah Allah. Dan inilah dasar bila cerita tentang istilah syarak, kena yakin dengan apa yang telah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wabarakatuh. Okey, insya-Allah. Seterusnya, Islam mengambil berat kebersihan dan bersuci ataupun keprihatinan Islam itu, agama Islam itu terhadap kebersihan dan bersuci itu, subhanallah, berpandukan daripada surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Setiap kali kita nak melakukan satu ibadah, terutamanya ibadah solat, Allah berfirman di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6 ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Saya beriman, ibu-ibu beriman. Sebut, kita kena cakap dengan diri kita. Kita beriman ya Allah. Kami beriman ya Allah. Saya beriman ya Allah. Beriman kerana Engkau memanggil kami ya Allah. Wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila shalah, jika kalian semua, sekiranya kamu semua ingin mendirikan solat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ilal marafiq ini nanti kita akan belajar sisi mana marafiq. Marafiq ini, minta maaf. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Rukun wudu ini kat sini cuma ada 4 je. Tapi nanti kita belajar rukun wudu jadi 6. Ini fiqh. Ini cerita fiqh. Sebab dia ada tertib dan ada bagaimana Nabi ajarkan daripada hadis yang paling masyhur dalam mana-mana buku hadis. Hadis yang pertama selalunya dia diletakkan, kecuali dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kerana hadis pertama kitab Riyadhus Shalihin ada cerita tentang tanda kiamat. Yang kedua baru cerita pasal niat. Tapi hadis 40 punya buku, mana-mana hadis yang hadis sahih daripada riwayat Imam Bukhari ke Imam Muslim, semuanya akan bercerita tentang niat. So itu akan menjadi rukun pertama. Bukan rukun pertamanya faghsilu wujuhakum. Bukan. Wudu rukun pertamanya adalah niat. Sebab itu Rasulullah SAW meletakkan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa ila akhiril hadis. Hadis ini satu-satunya yang diriwayatkan oleh Al-Imam sahabat Nabi Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu wa radu'an. Bila cerita tentang niat ni, dia dimasukkan dalam cerita pertama perintah berwudu ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setiap kali nak mendirikan solat, wudu. Tapi tiba-tiba nak solat seterusnya, wudu tak batal. Wajib tak kita wudu? Tak wajib. Tapi kalau nak memperbaharui wudu, silakan. Subhanallah. Tapi kalau kami dulu masa belajar, sukar bila dah keluar pergi universiti, dia tak ada tempat yang tertutup untuk mengambil wudu. Maka kami diajarkan oleh Allahumma salli ala Muhammad, guru-guru kami, dia juga masa tu kakak-kakak senior dengan ustaz-ustaz senior kami, ustazah-ustazah senior, kakak-kakak dengan abang-abang lah. Dia kata mohon pada Allah, bila kita keluar untuk belajar dan kita akan lambat kelas, kita akan lepas zuhur, maka mohon pada Allah, ya Allah kekalkanlah wuduk tu, sebab sukar nak cari tempat wuduk. Sekarang ni yang berlaku perkara begini, sebenarnya tak sukar sangat lah dekat Haramain, sebab sekarang dah banyak bilik air juga. Bila melihat keadaan suasana yang baru ni, sebab depan Safa Tower tu dah ada bilik air. Masya Allah, tabarakallah. Kalau dekat Madinah, kalau dekat dekat Mekah, dekat Madinah pula, setiap daripada, kalau tak silap saya, Allah SWT, 10 ataupun 5 pintu ke 10 lebih kurang macam tu, dia akan ada tandas bawah tanah. Tandas bawah tanah. Lepas ni kita punya rumah tandas kena buat bawah tanah.
Sebab dia tak sepatutnya berada sama level dengan tempat tinggal kita. Orang kampung bagus. Habis tu kita duduk bandar Ustazah, macam mana? Nanti kan buat tandas kat luar orang pelik pula kan. Sebab tandas ni semua dalam rumah kan. Allah SWT Muhammad. Ini semua adalah, minta maaf cakap, dulu kami belajar bila melihat suasana rumah-rumah moden zaman sekarang. Tandas dengan bilik air sama, tak dibezakan. Lepas tu dekat dengan dining room, dekat dengan tempat makan, dekat dengan Allah SWT Muhammad hall, dekat dengan rumah kita lah, bilik kita ada tandas lagi. Allahu Akbar. Betapa kita sebenarnya diuji sangat banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian akhir zaman, dengan bisikan-bisikan bisikan-bisikan daripada syaitan yang membisikkan. Minta maaf lah, saya bukan nak salahkan arkitek ke engineer yang buat rumah tu, bukan. Maksudnya ini ujian. Sebab rumah kita sekarang dengan tandas sangat dekat. Sebab itu kalau belajar dengan Al-Fadil, kalau orang sahabat-sahabat pernah dengar dia punya nama samaran dia Abah. Oh, Abah. Siapa? Doktor siapa? Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin itu Abah politik, ni Abah lain. Ni Tok Abah, bukan. Fadilah Kamsah. Andai Kak Ajar siapa ni? Kak Amira kena bagi hadiah ni kepada Kak Ajar. Bonda Nur. Bonda Nur. Ustazah. Baik. Bila Tok Abah tu, Dr. Fadilah Kamsah mengatakan, antara salah satu kebaikan belajar, sebenarnya kami pun belajar juga dulu, tapi bila belajar dengan dia, kita mengulang ilmu itu menjadi mengingat bahawa ini adalah ingatan yang baik. Rumah kita, bilik air, ini saya rasa ramai je biasa dengar, tapi saya nak ulang sikit lagi ni. Pintu, bagi tutup, jangan terbuka. Lagi kalau pintu je yang tarik macam ni, grek tu. Itu lagi, nak narik tu lagi. Kalau asyik kena tarik, gerak, takut tercabut dia, tak pasal-pasal asyik gitu kan. Sebab itu dia bilik air ni kena ditutup. Sebab di dalam tu adalah rumah dan istana kepada syaitan. Saya cakap istana ni. Kalau kita boleh nampak tu, kita tak masuk bilik air. Sebab itu jangan lama-lama dekat dalam bilik air. Allah SWT Muhammad. Bilik air ataupun tandas lah. Tapi rumah kita semua ni sekarang tandas dengan bilik air bersatu. Dia cantum. Kalau kat kampung, dia asingkan. Kalau rumah saya kat kampung, rumah abang saya, rumah bapa, arwah bapa saya, mak saya semua tandas diasingkan dan di luar rumah. Tapi dalam rumah dah ada, tapi dia dekat belakang sekali. Dia jauh daripada tempat makan. Dia jauh daripada tempat tetamu. Tapi dah duduk pangsa puri tadi tu. Allahu Akbar. Masuk-masuk je dah. Dapur, lepas tu tandas. Tapi itulah rezeki kita. Jadi cara kita untuk menghalang daripada kita ini melakukan sesuatu perkara yang maksudnya tidak memberikan keberkatan lah. Saya guna perkataan keberkatan. Dalam rumah kita ni, maka tempat syaitan duduk dan istana syaitan ni, maka tutuplah. Walaupun dalam satu bilik yang sama. Ni tanya kan dalam satu bilik yang sama. Tutuplah setiap kali keluar, tutup rapat. Jangan kunci sian orang nak masuk. Tutup rapat dia. Tutup rapat supaya dia tidak akan sentiasa menjadi perkara yang kalau tandas ni tak ditutup, pada saya sendiri pun, dia ada walaupun wangi macam mana pun tandas, dia ada hawa dia yang tak sedap untuk kita biarkan terbuka. Wallahu a'lam. Jadi ini adalah saranan daripada orang-orang alim, guru-guru kita. Maka yang jangan pindah rumah dulu. Jangan pecahkan tandas pula. Nak rumah macam mana? Kena asing. Jangan macam gitu. Orang marah aku kan, gini kan. Aku cakap macam gini kan. Jangan. Maksud saya, bila kurang selesa, maksudnya betul lah tu. Sebab itu adalah tempat syaitan. Maka kita kena tutup lah. Walaupun kita dekat pejabat ke dekat mana pun, semuanya kena ditutuplah dengan itu lebih baik, insyaAllah. Kalau rumahnya sama, memang rumah bukan
rumah baru je kak, rumah daripada dulu pun kalau dekat bandar memang itulah dia punya cara. Kat kampung je yang berbeza sedikit. Abang saya orang bandar tapi dia balik kampung, alhamdulillah dia buat rumah dia tandas dengan tempat mandi lain. Dia ikut arwah bapak kami lah. Memang diajarkan begitu. So nanti kalau orang nak buang air je lah. Orang nak mandi saja. Jadi dia ada bilik air, kata saya rumah abang saya tu ada bilik air 4 ke 5 kot. So semua lain. Sebelah dia tandas, sebelah dia bilik air. Sebelah dia tandas, sebelah bilik air. Macam tu lah. Dia buat gitu. Style arwah bapak kami dululah. Buat macam gitu. Dan dia akan letak dekat saya nak cakap Jawa pula pagi ni. Walhal tak ada ramai orang Jawa ni. Tapi saya nak cakap. saya nak cakap. Orang Jawa cakap, dia kena letak dekat pojokan. Pojokan. Ayat dia perkataan hari ni pojokan. Pojokan tu maksudnya hujung sekali. Dia jauh daripada tempat dan dia tertutup. Macam itulah. Minta maaf cakap jauh sikit pagi ni. Oh, Saudara Muhammad. Ya, nak tanya apa Kak Azrina? Ustazah, yang dikatakan istana syaitan tu toilet tempat pembuangan tu je kan? Toilet. Tempat Toilet. mandi tu tidak, betul? Bilik air, dia salah satu daripadanya, tapi tandas tu lebih lagi. Okey, baik. Exactly, pojokan tu corner. Kau main lagi, dah boleh. Terima kasihlah menterjemahkan bahasa Jawa saya ni. Kalau dalam bahasa Arab dia zawiyah lah. Dia sudut. Zawiyah. Sudut lah. Ni ada 4 bahasa kita belajar hari ni. Mudah-mudahan ada ilmu yang boleh dimanfaatkan. Tak maaf lah, keluar sikit daripada tajuk ni. Tetapi inilah cerita bagaimana kita ini bila kita nak mengambil wuduk, tiba-tiba tempat wuduk kita tu adalah tempat kita buang air, tempat kita mandi. Kan? Dan dia ada niat untuk dibaca. Niat wuduk tu. Tapi niat ini sebenarnya yang paling utama adalah di dalam hati. Jadi tak ada masalah lah untuk dibaca dalam hati. Kalau di dalam tandas ataupun di dalam bilik air. Kalau tersebut pun, kita jangan sebut yang lillahi ta'ala tu ketika lafaz tu lah. Kita lillahi ta'ala itu di dalam hati. Okay, wallahu alam. Jadi dalam surah Al-Ma'idah yang ke-6 ini, ada 4 anggota wuduk yang paling utama. 4 je Ini rukun. Dia tak ada lebih 4. Habis tu telinga benda lain, komo semua tu. Itu nanti kita akan belajar khusus dalam bab sunnah dalam berwuduk. Subhanallah. Dia berbeza. Sebab itu kita tahu yang kita buat tu, ni kita tengok diri kita. Ini ambil wuduk wajib ke sunat ni, yang mana satu ni? Kalau confuse tu, kena buka kitab ni balik lah. Kalau confuse. Saya nak tanya boleh? Saya nak tanya boleh? Tiba-tiba aku yang nak tanya hari ni. Sepatutnya jamaah yang tanya Ustazah. Ustazah nak tanya pula hari ni. Kita tanya Kak Azrina lah. Sebab dia admin. Selamat Kak Amira. Dia kata. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berapa sunat berwuduk? Saja je nak tanya dululah. Sunat wuduk. Tiba-tiba Allahumma kena salli kira. ala Muhammad. Sunat wuduk, bismillah. Basuh kedua tangan. Tak payah sebut. Saya tanya berapa je dulu. Okey, kena kira. Sekejap, saya kira diam-diam. Kan? Baru nak kira lah. Siap korang. Kira. Tak tahu, kira. tapi itulah kena kira. Bismillah, basuh kedua tangan. Allah. Masya Allah. Basuh telinga. 5. Okey. 5. Jawapannya 5 lah. Ya. Betul tak? Ada cicil tak? Masya Allah. Kak Azrina kena bagi hadiah kat saya lah. Masya Allah, salah. Saya kena bagi hadiah kat Azrina. Sebab salah. Sebab salah. Itu kena kira, ya Allah. Ya, Ya bismillah. Allah, macam ni. Ya Allah. Jangan. Ada Cik Jalal kat situ tu. Nanti kalau lain pula je. Sebab saya nampak ada Cik Jalal tu. Tak apa. Tapi it's okay. Ini persoalan. Saya baru tanya Kak Azrina. Okey, kita tanya Kak Amira pula. Kak Amira ni dia dah masuk kelas saya banyak juga tau. Allah, semua dah Allah. Alhamdulillah semua Allah. Okay. Allah kan siap gini sini. Sila Kak Amira berapa? Saya kira 5 lah. Saya tahu nak menang juga. Sabar je lah. Dengan Kak Amira punya jawapan. Bismillah. Silakan. Mai tak boleh buka. Dah buka dah sekarang. Dah buka. Silakan. Allah SWT. Sunat ya, sunat berwuduk. Dah wuduk? Ya, saya. 10 ke Ustazah? Ini memang kena bagi hadiah kat aku ni. Oh, Okay. Ustazah, okey, Saya cucuk. Bukan 6 ke Ustazah? 6. Cuk, campur 6. Mula Ustazah 6 dengan sebelah ke? kanan. Okay. Bertenang. Ustazah Betul. 6 boleh ke 6? 6.
Saya Kalau memulakan dengan sebelah kanan 6. Betul. Okey. Rukun wuduk ada Bukan 6. rukun. Saya tak tanya rukun. sunat, Saya tanya sunat. 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 Oh, Ya. bukan sunnah wuduk, bukan rukun. Ya, benda. Sunnah dia ada 12. 11. 12. Banyaknya. 11. 12. Habislah Saya Ustazah. bagi saya dia Ustazah 12. Okey, bertenang. 14 salah. 11. Khalas. Ini Yang semua buat yang dia masuk masuk hati yang- saya lagi kan. Okey, khalas. Okey. 11 ke Ustazah kan? 11. Itu ada kakak jawab tu kat bawah tu. 18. Kak Nuria Isnaini tu. Dia dah khatam sampai jilid 4. Kak Nuria Isnaini. Apa jawabannya? 11. 18. 18. Yang ni yang semua jawab 18 ni semua dia orang dah khatam sampai jilid yang keempat. Ini jamaah Oh. saya. Itu Ini komplit yang dah paling 18. detail ni Ustazah. Betul. 18 ni ini paling detail kan macam mana Ustazah? Ya. Ya. Masya Allah. Memang wajib lah kita masuk kelas Ustazah ni. Mahut baik. Kita yang tahu 11 dia. Bukan memang wajib. Kita yang macam 11, 10, 5 kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sunnah berwuduk ini ada Oh, 18. dia. Kena catat. Serius banyak kan. Bonda boleh tengok muka surat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jawapannya ada dalam ni. Don't worry. Jawapan dia semua ada dalam kitab ni. Muka surat berapa Kak Gemini? Saya tak ada kitab Ustazah. Oh, tak ada kitab, tak apa. Minta maaf. Tak ada kitab, dimaafkan. Kak Amniran ni bukan tak ada kitab. Kak Azrina bukan tak ada kitab. Dia admin. Saja kan. Hari ni saya kacau. Tak apa, lepas ni saya kan Kak Zina belanja Ustazah. Okey. Muka surat 64 dan 69. Jawapannya dekat Okey, situ. jumpa dah. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Soya. Terima kasih. Tapi sekali-sekala ni benda serius-serius ni saya tanya begini boleh ketawa ni, alhamdulillah lah. Fiqh boleh ketawa ni. Saya jarang-jarang fiqh saya ketawa. Saya jarang-jarang fiqh ketawa. Fiqh ni biasa saya muka macam ni. Okey, semua macam tu je. Tapi hari ni saya punya sedikit pendekatan begini. Selalunya saya tak bagi jawab pun, tapi sebab ada sahabat-sahabat jamaah daripada sebenarnya jamaah saya yang khusus dekat Johor ni pun ada dalam sini yang singgah dekat Gemar Nur Iman punya kelas pagi ni. Pastinya mereka ada jawapan. Dan saya mengharapkan mereka lebih beramal daripada ibu-ibu yang hari ni mungkin ada 6, ada 9, ada 10, ada 8, kurang 11 apa benda semua. It's okay. Sebab itu kita belajar. Alhamdulillah itu sunnah tau. Itu sunat. Kalau kita tak buat pun dia tidak berdosa insya-Allah. Cumanya kita punya wuduk tidak menjadi sesempurna apabila kita mampu untuk menyelesaikan seluruh 18 sunnah tu. Saya sendiri pun tidak setiap hari sebenarnya 18. Kadang-kadang 15, kadang-kadang 16, kadang-kadang 18, kadang-kadang 17. Mood baik pagi ni saya kan. Kalau pagi dia lain macam kan. Sebab selalu kelas malam. Tapi kelas saya pagi juga ada. Subhanallah. Allah bagi izin hari ni. So, saya mengharapkan ibu-ibu stay berdoa kepada Allah. Terus belajar. Dan kita akan menyelusuri bahawa ibadah kita akan lebih sempurna. Dan ibadah kita akan lebih dinaikkan darjat oleh Allah SWT. Kerana kita bersungguh-sungguh. Bukan hanya menyempurnakan yang wajib, yang rukun. Malahan kita berusaha untuk beramal dengan yang sunnah. Yang Nabi ajarkan. Sallallahu alaihi wasallam. Rukun tadi betul benda. Ada 6. Tapi kat situ sebut 4 je. Muka, tangan, hingga ke siku. Kemudian sebahagian daripada 4 kepala. kering basah. Saya 4 kering basah. 4 apa? 4 kering, 4 basah, 2 kering. Oh, nak cakap dia punya nak bagi senang faham kan? 4 basah, 2 kering. Boleh. Tak ada masalah. Saya formula-formula begini ni saya lambat sikit. Saya terus direct je. Minta maaf. Tapi boleh. Kalau nak senang ingat silakan. 2 lagi adalah di awal dan yang 2 di awal, 1 di awal dan akhirnya adalah tertib. Dan itu adalah rukun bagi berwuduk ini. Mudah-mudahan dorongan yang seterusnya yang Allah Subhanahu Wa Taala dan gesaan supaya
kita ini mandi pada keadaan tertentu, dia bermula daripada kita berwuduk. Dan wuduk itu akan diterima oleh Allah dengan niat dan tertib mengikut mazhab Imam Syafi'i. Tak ada niat, tak ada ibadah. Tak adalah wuduk. Ada niat, tapi tiba-tiba tak tertib pun tak jadi. Tiba-tiba kita niat, kita basuh kaki dulu. Tak jadi. Tak jadi wuduk. Dia adalah satu perkara yang dibatalkan untuk ibadah wuduk itu. Okey, yang kedua, berkaitan dengan bagaimana Islam ini benar-benar mengambil berat kebersihan dan bersuci ini, dorongan dan gesaan dan juga perintah Allah di dalam surah Al-Maidah ayat yang sama juga. Ayat ni panjang sebenarnya. Dalam ayat ini juga disebutkan oleh Allah SWT, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kamu dalam keadaan berjunub, maka bersucilah. Berjunub ini bagi lelaki dan juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad perempuan. Maka kita di dalam keadaan yang kotor dari segi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada nanti akan diberikan bahagian-bahagian junuban ini. Okay, untuk lelaki dan untuk perempuan. Dan sesungguhnya ditambah lagi dalam dorongan supaya mandi ini, mandi yang disebutkan sebagai mandi wajib ini, bersuci kat sini adalah wajib. Fattahharu tu perintahnya untuk wajib. Wajib, bukan sunat. Tanggungjawab setiap Muslim daripada riwayat Imam Bukhari dan Muslim rahimakumullahu taala meriwayatkan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lillahi ala kulli muslimin, naikkan sikit Kak Azrina, ayyagtasilu fi kulli sab'ati ayyamin yawman yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadu. Walaupun hadis ini cerita bukan mandi wajib, tetapi diberi saranan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga perintah Allah sebenarnya. Tanggungjawab setiap Muslim. Siapa Muslim? Kita lah. Tak ada siapa yang kat sini ni saya rasa yang bukan Muslim. Semuanya Muslim. Yang dekat FB Live saya pun semua Muslim. InsyaAllah. Kalau ada pun yang singgah mungkin ada non-Muslim. Dia kena jadi Muslim dulu. Baru dia menjalankan perintah Allah ini melalui perintah Nabi SAW. Apa dia? Tanggungjawab setiap Muslim kepada Allah, mandi sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu dengan membasuh kepala dan badannya. Kalau orang Malaysia mandi seminggu sekali jadi apa? Hangit Ustazah bau. Mau bangau. Weh, lebih nampak tu. Allah, ya Allah, jangan sampai macam gitu Kak Suaya. Ya Allah, kesian kambing. Kambing pun mandi, korang tak nampak je, betul ah? Dia tak adalah jadi kambing, dia tak adalah jadi hangit. Berlumut lagi ni. Ya ilahi, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya terima busuk. Saya terima busuk. Lebih lah korang ni. Tapi kalau kat Malaysia boleh jadi, boleh menjadilah. Sebab orang Malaysia ni, cuaca dia adalah lembap. Dan dia tidak berangin sangat. Dan dia hujan. Bukan walaupun hujan, dia seketika lah. Dia kita tak ada 4 musim. Kita 2 musim je. Sama ada hujan ataupun kering je. Ataupun tak hujan lah. Hujan atau macam tu lah. Jadi kalau tak mandi setiap hari, betul lah tadi tu. Tak boleh tidur kalau tak mandi seharian. Try lah hari ni. Tapi pagi tadi semua dah mandi pun kan. Allah SWT Muhammad. Sekejap lagi masak nanti tengah hari. Nanti mandi lagi. Allah SWT Muhammad. Nanti asar tiba-tiba tertidur berpeluh mandi lagi. Nanti maghrib tadi dah bersih-bersihkan taman-taman depan rumah, sekejap lagi mandi lagi. Masya-Allah, tabarakallah. Kerja je mandi je lah dekat Malaysia ni. Tapi kehidupan orang Arab di zaman Rasulullah SAW, mereka mempunyai musim yang pelbagai. Jadi mereka ni kadang-kadang masa saya belajar dulu Allah SWT Muhammad pengalamannya, kita tak akan mandi setiap hari. Habis busuk lah Ustazah tak busuk lah insyaAllah. InsyaAllah tak busuk lah. Sebab dia memang kering. Dia tidak akan berpeluh. Dia tak berpeluh kat sana. Dan berangin. Subhanallah.
Jadi kami digalakkan untuk tidak mandi setiap hari pada permulaan perjalanan belajar kami sebab cuaca musim sejuk walaupun ada pemanas, ada sahana, ada water heater, tapi tidak digalakkan untuk mandi setiap hari. Tetapi bukan tak mandi tu tak dibasuh. Basuhlah, dibersihkan, lap sebab nak solat, nak apa semua kan. Itu wajib lah untuk diri sendiri. Mewajibkan diri sendirilah. Mandinya tu je yang tak setiap hari. Inilah yang diberitahu oleh Rasulullah. Tetapi perintah ini sekurang-kurangnya bila kita membasuh kepala dan badannya sekali, seluruhnya adalah yang disebutkan sebagai mandi sunat pada hari Jumaat. Bukan yang hari-hari. Tapi kat Malaysia, orang memang mandi, shampoo, sabun hari-hari. Kalau tak hari-hari, okey, main lagi ni. Ada orang tambah dekat Malaysia buat Arab tak mandi. Tapi korang suka makan nasi Arab kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nasi Arabnya sedap sebab tak mandi lah katnya. Tak adalah saya gurau. Saya tak ada saya gurau. Dia orang mandi. Mana kita tahu dia tak mandi? Dia bukan tak mandi. Itu orang Malaysia 4 hingga 5 kali mandi kan. Tapi kalau dekat negara Arab memang tak boleh mandi setiap hari. Sebab dia akan menyebabkan tulang kita sakit nanti. Tulang kita sakit. Macam tu. Kalau dekat sana lah. Itu yang sedap. Yelah. Orang lelaki sedap tu. Orang perempuan tak tahu. Dia rahsia orang lelaki tu. Janganlah, mandilah, dia orang mandi lah. Kita sangka baik dia orang mandi lah kat Malaysia. Jangan cakap dia orang tak mandi. Kalau tak, saya tak pergi. Kak Hajar Rosniati ajak saya pergi nasi Arab tu, saya tak pergi lagi ketika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Dekat Seri Kembangan tu. Tak jadi aku nak pergi. Kalau Cik Jalal ni cakap, dia kata semua orang tak mandi. Jangan. Mandi. Dia orang mandi. Tapi taklah sekerap macam kita. Sebab dia dah terbiasa dekat negara mereka tak mandi begitu. Tambah pula ni dekat Zaituna kat JB. Tapi semua mandi insyaAllah. Mudah-mudahan Tapi nak ceritanya yang paling utama, sunnahnya cerita kulli sab'atin ayyam, setiap 7 hari seminggu tu, yauman, satu hari cari, yaghsilu fihi, mandi betul-betul, yaghsilu ra'sahu wa jasadahu, seluruhnya mandi bagi orang lelaki yang untuk pergi solat Jumaat. Perintah Allah ini bukan saja untuk orang lelaki, malahan untuk semua. Orang perempuan, orang tua, orang muda, kanak-kanak, orang dewasa. Mandi sunat hari Jumaat. Perintah yang dalil yang daripada hadis Nabi ni. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ibu, fahamlah kat sini bahawa perintah di atas wa in kuntum junuban fattaharu itu wajib. Maka perintah yang di bawah itu adalah sunnah. Jadi kita ni, saya bawa lah sekali amalan hari Jumaat itu setiap hari. Jangan hari Jumaat je niat. Setiap hari nak mandi. Nanti tengah hari nak mandi lagi kan katanya lepas masak ni, lepas kelas ni. Dah ketawa gelak-gelak ni katanya berpeluh kan. Allahu akbar walillahilham. Mandi, niatkan mandi sunat setiap kali kita mandi. Mudah-mudahan Allah menerima niat kita itu sebagai satu amalan tambahan. InsyaAllah. Jadi nanti kalau nak pergi makan nasi Arab, jangan tanya kau mandi ke tidak, masak ni jangan. Kau tak pergi makan nanti kalau dia jawab. So jangan tanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi setiap minggu, hari Jumaat adalah mandi sunat yang dituntut, sama ada budak kecil ke apa, siapa-siapa. Anak-anak kita, cucu kita cakap dengan dia. Hari ni hari Jumaat, semua niat mandi sunat. Itu adalah perintah Allah. Dan juga sunnah Nabi SAW. Tapi hari-hari biasa nak pergi kerja, nak pergi sekolah, nak pergi kelas, pun niatkanlah juga untuk mandi sunat itu. Boleh tak? Boleh. Dan dia mudah-mudahan menjadi amalan kebaikan kita harian. Bukan sahaja seminggu sekali. InsyaAllah. Ustazah, macam yang awal tu mil yaumil Jumaati sunatan lillahi ta'ala tu Ustazah. Kau main lagi. Niat dia panjang betul lah. Aku rasa dah lama tak niat panjang gitu. Saya niat macam ini je kah? Saja aku mandi sunat dari Jumaat. Itulah makna dia tadi panjang-panjang tadi tu. Senang aja insya-Allah. Saja aku mandi sunat hari Jumaat. Betul lah tu. Yang panjang akak sebut tadi tu, Kak Normadiah sebut tu. Excellent lah. Aku pun dah lupa panjang gitu tu. Dah saya pun
Jumaat lillahi Tidak ta'ala. ada Ya. hari-hari. Hari-hari Sunat saja Allah. aku mandi sunat lillahi ta'ala. Macam itulah. Sunat hari sebut hari Jumaat. Hari Jumaat khusus kena sebut hari Jumaat. Yes, hari biasa usalli Sebut mandi sunat je sunatan. lah. Yalah. Mandi sunat je Kak? Boleh. Tapi kalau macam Kak Normadiah tadi, excellent lah. Itu dulu masa kami belajar, niatnya panjang. Tu yang airnya tu tak sampai-sampai tu. dia pakai cedok tu. Nawaitu kan. Kita kan nawaitu sikit-sikit gitu kan. Sekarang kan pakai shower. Tekan je. Shower. So niat saja aku mandi. Wajib kerana Allah. Saja aku mandi sunat dan Jumaat kerana Allah. Dalam hati lah. Yang luar tu nak sebut, itu sunnah. Boleh. Sunnah di dalam sunnah. Dan dia akan menambah keberkatan. Silakan Kak Normadiah. Teruskan usaha tu. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah beri kita jalan berterusan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, ada soalan? Silakan. Ustazah, Saya. mandi sunat ni sama ke dia punya cara mandi keseluruhan macam mandi hadas? Maknanya Wajib. kalau wanita Wajib. biasa kan suka tak nak pasal rambut. Kalau mandi sunat boleh tak kalau kita tak jerus rambut? Kalau tak jirus rambut tu tak namanya mandi penuh. Tu mandi badannya. Mandi badannya. Jadi yang betul-betul mandi ni memang ni cakap bahasa Inggeris sikit lah. Dia daripada head, Sama macam mandi hadas lah. ya, Ah. sama. Okey, faham. Sama. Lepas tu lagi satu bila saya amati balik muka surat 64 ni kan, perkara-perkara sunat sebenarnya Ustazah. Ada disebut dalam kitab Hidayatul Salikin kan. Ya, betul. Sebenarnya. Cuma itulah bila tanya jumlah, kantoi tak tahu. Dalam kitab Hidayatul Salikin ada, dalam kitab Riyadhus Shalihin ada, dalam Betul. kitab Bidayatul Hidayah pun ada, dalam kitab Ihya Ulumuddin pun ada. Subhanallah. Masya-Allah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin dengan Bidayatul Hidayah, dia itu rangkuman. Yang ringkas dengan yang penuh, itu ada lagi tambahan amalan. Subhanallah. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, juga Al-Imam An-Nawawi, juga Allahumma salli ala Imam Syafi'i itu sendiri. Subhanallah. Yang ini yang paling otai lah. Saya nak sebut bagi faham, paling otai. Dan dia diikuti oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, juga Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Mereka bertiga ni adalah dalam zaman yang tidak jauh beza. Dan mereka bersama-sama berpegang dengan mazhab Imam Syafi'i ini dan mereka mengikuti, tapi mereka menambah amal. Yang itu kena kelas lain. Dia bukan kelas ini. Yang tu ceritanya lain. Tu yang tadi, nak dia ada tambahan lain ke? Kalau dekat Al-Imam Ghazali, okey, saya sentuh sikit dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dia mandi, biasa kita mandi kita basahkan depan dengan belakang ni kan? Biasa kan? Depan belakang. Kadang-kadang tak belakang ni sebab kalau kita nak mandi wajib kan? Mandi sunat ni kadang kita pusing je. Lalu dekat amalan Bidayatul Hidayah dengan Ihya Ulumuddin, ini tambahan amal ini tidak dilakukan sepenuhnya oleh Nabi SAW, tetapi disebutkan, dibolehkan. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala beramal. Dia akan mandi basuh depan, basuh kanan, basuh kiri, basuh depan, dia akan pusing. Basuh belakang. 4 sisi. Ini amalan Imam Al-Ghazali. Dan disokong dan juga diterima oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Itu kena belajar dalam tasawuf pula lah. Bukan setakat dia perincikan kak, tapi dibagi tahu lagi ada bacaan lagi tambahan. Betul. Setiap perbuatan tu ada irisan doa. Ada doa. Yang ini ni kita belajar macam basic, tapi basic yang paling utama. Yang wajib dan yang sunat. Yang paling tinggi. Tapi kalau nak tambah lagi makin tenang, makin kita bersihkan bukan setakat jasad, dibersihkan juga hati, dibersihkan setiap jari jemari, setiap seluruh tubuh lah. Setiap inci dalam badan kita ni, maka kena belajar dekat Bidayatul Hidayah dengan Ihya Ulumuddin lah. InsyaAllah. Yang tu saya ada kelas. Kelas tu tengah ditawakulkan. Doa lah, mudah-mudahan akan ada lagi selepas ini. Mudah-mudahan Allah beri izin. Nanti saya akan share lah. Biasa saya ada FB live lah untuk benda tu. Nanti kita kongsi dengan sahabat-sahabat Gemadur Iman juga. Selepas beberapa purnama ini, insya-Allah. Saya rasa ada soalan lain?
Sebelum saya tambah satu Ustazah, lagi. ada sikit Ustazah. Silakan. Kita jirus air di atas kepala tu sambil kita berniat. Niat tu Betul. nak sekali baca ke atau 3 kali baca? Niat Niat yang kita mandi tu sekali nak sudah sekali Kak. baca ke atau Banyak 3 kali? umur sampai 3 Sekali kali. je. Sekali cukup. Ya. Alhamdulillah. Satu lagi saya ada dengar jugalah dia kata kita punya tongking ni Ya. dia kata Kalau nak 3 kali tapi tu agak satu lagi Ustazah kata kita ni punya tongking dia kata kita kena basuh. Kata basuh sebab nanti dia kata di akhirat besok kita kena tuntut. Ustazah. Tongking Tongking nampak. kita yang belakang kat bontot kita belakang ni tu dia kata kena Tongking tuntut nampak. dia kata. Ya. Tapi tu tak nampak. Itu tak nampak. Benda dalam tak nampak. Kita basuh luar sajalah. Basuh je lah ya. Okey. Basuh yang luar. Ya, terima betul. kasih. Dia lelaki perempuan ada benda tu. Memang ada. Kalau tak ada, maksudnya kau nak meninggal dunia tu. Minta maaf Kak. Aku cakap tahu terang je. Kata guru saya, belajar tauhid dulu, belajar tauhid, Allahumma salli ala Muhammad. Kami dulu, setiap kali kalau takut, mandi ke apa, peganglah cari tongking tu. Ada lagi di panjang umur ini. Selalu cakap macam gitu. Nampak macam kelakar, tapi tak. Kalau memang lembut, Allah lembut, sedang nazak, dan cubalah. Dan kami pernah buat praktikal benda tu. Allahumma salli ala Muhammad. Memang ketika ada nazak, Allahumma salli ala Muhammad, dan dia nak menuju kepada pengakhiran kehidupannya, memang betul nyata dia akan diangkat nyawanya oleh Allah. Subhanallah. Perkara itu seperti tiada. Allahumma salli ala Muhammad, bukan puratok tongking ni macam ayam lah pula. Dia tulang sulbi tu kat situ tu. Kalau tak salah tulang sulbi nama dia. Dan tulang itu adalah yang akan menjadi kita punya zaman sekarang orang panggil apa? Pendrive kita di hadapan Allah lah. Segala apa yang kita lakukan, kalau perkara baik, dia akan menjadi bekalan baik. Kalau ada perkara yang buruk, maka selagi ada masa dan ini, bertaubatlah. InsyaAllah bersihlah seluruhnya untuk kita berhadapan. Terima kasihlah Kak Nurani. Boleh jadi kita semua kena bersedia membersihkan segala hati dan nurani kita, terutamanya kita nak masuk Ramadan ni. Saya ingat nak habiskan 3 ni, tapi saya rasa macam tak sempat je sebab dia panjang ni. Sebab sangat panjang, saya ada kerja sekejap lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi mudah-mudahan insya-Allah sekali lagi nanti kita bertemu, kita akan sambung yang ketiga ini, dan mudah-mudahan sedikit penerangan berkaitan dengan keprihatinan syariat dan juga Islam ini tentang bersuci. Dia bukan sahaja suci jasad Allahumma salli ala Muhammad, dan juga dari segi rohani kita, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Minta maaf kalau ada sedikit gangguan line ni. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan ada kebaikan. Apa Kak Amira? Kak Amira cakap apa? Saya tak dengar, minta maaf. Saya seperti line saya ke line Ustazah macam ada sangkut-sangkut tadi. Orang lain dengar tak suara saya? Tadi ada sangkut. Ni dah okey dah. Alhamdulillah baik dah. Okey. Saya risau, saya ingat saya yang sangkut. Ya. Saya putus-putus suaranya. Betul-betul sikit, minta maaf. Okey, sikit lah, sikit ni. Allahumma salli ala Muhammad. InsyaAllah nanti kita bertemu lagi. Mudah-mudahan kita akan menyambung perkara bagaimana prihatinnya syariat Allah SWT ini. Perintah sampaikan benda kecil-kecil pun diperintahkan oleh Allah. Allah tahu yang perintah ni. Yang nombor 3 ni saya sebut sikit je. Potong kuku, bersihkan gigi, pakaian, kemudian segala perkara-perkara yang diberikan bulu ari-ari, dan seluruhnya itu adalah perintah Allah untuk dibersihkan. Dia bukan perintah manusia, dia perintah Allah. Supaya kita akan menemui Allah dengan keadaan yang bersih dan suci. InsyaAllah. Itu saja untuk pagi ini. Saya minta maaf tidak dapat
memanjangkan waktu pada pagi ni. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada waktu yang akan diberi izin oleh Allah. Saya punya waktu ni, kalau ibu-ibu perasan, dia macam ini yang on the dot je. Allah pilih ya. Dia walaupun nampak macam ustazah ni macam gantian je, pada saya Allah yang pilih kita untuk bersama, dan ketika mana Allah memberi izin kita bersama itu, inilah satu kurniaan yang besar. Apatah lagi ini adalah fardu ain, dan mudah-mudahan dia akan menjadi satu bekalan kita yang paling utama sebelum mana-mana bekalan kita yang lain, insya-Allah. Sebab Allah akan tanya kita punya solat dulu. Solat ini kena belajar dalam fiqh solat ini. Mudah-mudahan Allah beri kita kemudahan berterusan, insya-Allah. Itu saja untuk pagi ini. Saya serahkan semula kepada Kak Amnira. Terima kasih banyak kerana bersabar dengan sedikit gangguan lain ni. Tapi mudah-mudahan kalau nanti rasa nak dengar lagi semula, boleh singgah dekat official page FB saya, Ustazah Nur binti Gasmuri. Mudah-mudahan ada manfaat berterusan. Silakan. Saya serahkan semula kepada Kak Amnira. Allahumma salli ala Muhammad. Ustazah, nanti kita sambung hikmah disyariatkan bersuci ke ataupun perintah supaya memotong kuku tu? Nombor 3 tu dulu. Kita akan ulang nombor 3 Kita insya-Allah. potong kuku. Nombor 3 lah. Okey, baik. InsyaAllah. Nak tanda. Baik. Nak tanda Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Mesti kena tanda dulu. Baik, Besok kena baik. soal. Jadi nak jawab. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala- Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya-Allah. Barakatillah. Alhamdulillah. Di atas perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat lah untuk kita berkenaan dengan Alhamdulillah. hukum bersuci ini. Subhanallah. Mudah-mudahan ia bertambah kefahaman kita dalam urusan agama. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah dan Amin. Allah kurniakan yang paramat kepada kita semua. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita hari ini. Sedikit hebahan Ustazah nak cepat ke? Tak ada. Silakan. Boleh. Silakan boleh. Sempat lagi. Baik, alhamdulillah. Okey. Program Ihya Ramadan bermula 1 Ramadan ini kita akan menganjurkan munajat sahur pada pukul Alhamdulillah. 4 pagi hingga 5 pagi. Masya-Allah. Lagi tadarus JNI bersama dengan jemaah dan AJK, dan 1 hari 1 juzuk bersama dengan asatizah pada pukul 2.15 petang. Semua bermula 1 Ramadan insya-Allah. InsyaAllah. Amin. Jadi saya berharap kepada ahli keluarga, sahabat, jiran, moga Ramadan kita tahun ini diisi dengan kebaikan dan dapat memberi manfaat kepada kita berbanding Ramadan kita yang sebelum ini. InsyaAllah. Amin. Ya Rab. Amin. Boleh nak tayang montaj tak? Boleh. Silakan. Silakan Kak Azrina. Alhamdulillah. Silakan. Tafadhali. رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita, bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah, menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata, banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Baik, alhamdulillah.
Jadi untuk kuliah kita pada petang ini, kuliah asar bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil, kita pergi ziarah ke alam barzah. Takutnya pada pukul Allah. 8 malam kuliah maghrib bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim, Imam Masjid Negara kita, dengan tadabbur surah Al-Baqarah. Dan 9.15 malam kuliah Isya hari ini bersama dengan Al-Fadhil Major Ustaz Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz, bersama kitab Al-Muhimmah Al-Mawa'iz Al-Badi'ah khusus untuk wanita. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemen Nur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Semoga memberi manfaat kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Dengan ini saya mewakili Gemen Nur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Semoga ada kuliah lagi selepas ini insya-Allah bersama dengan Ustazah. Amin. Sebagai menutup tirai, mohon sekali lagi Al-Fadilah Ustazah untuk membacakan tasbih kafarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengambil peluang ini sedikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya tak pasti sama ada malam Rabu nanti ada kelas ke tidak. Jika ada, alhamdulillah. Jika tiada, mudah-mudahan Allah akan memberikan kebaikan kepada seluruh saf kepimpinan Gemen Nur Iman ini dan seluruh usaha yang diberikan ini akan diberi kemudahan. Satu hari nanti saya berharap akan ada asatizah pula, bukan ustaz sajalah. Maksudnya para ustazah pula lah punya time untuk bersama bagi yang wanita saja, insya-Allah. Mudah-mudahan ada kebaikan, tapi pastinya bila para ustaz dan para asatizah, ustaz lah, dia akan lebih meluas dakwahnya itu dan dia ada satu kebaikan yang besar untuk seluruh yang bersama sahabat-sahabat Gemen Nur Iman ini, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa Allahul Azim. Rabbana taqabbal minna du'ana wa salatana wa hajana wa taubatana wa a'malana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahashu'ana wa ta'abdana wa ta'amulana wa qira'atana wa tajammu'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin innaka as-sami'ud du'a. Allahumma jam'ana hadzal jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na wa la matba'una syakiyan wa la matrudan wa la mahruma wa hab lana musi'ana li muhsinina li muqassirina li 'amilina li wajhikal karim ya arhamar rahimin irhamna ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya sattar ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan wa ballighna ramadan wa ballighna ramadan wa ballighna ila baitikal atiq wa masjidin nabawi fi hadzal ramadan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbil walhamdulillahirabbil alamin. Qaballahu minkum. Saya maaf banyak salah silap saya, tercakap bahasa, silap cara. Jika bertemu pada malam Lusa, selamat menyambut Ramadan al-Mubarak. Mudah-mudahan Allah akan berkati kita semua dan menerima roh dan jasad kita Ramadan kali ini sehingga akhirnya berulang-ulang Ramadan yang mendatang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Lagi sekali wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam.